Khutbah bahagian ke-13 dan yang terakhir ini adalah berdasarkan Ulangan bab 31 ayat 24 hingga bab 34 ayat 12. Khutbah ini bertajuk The Power of a Song, kekuatan sebuah lagu. Seperti biasa, mari kita memulai dengan doa. Blessed are you, O Lord our God. Your instruction is perfect, restoring the soul. Your ordinances are true and are righteous altogether. So here we are, sitting under the ministry of your word, to be fed by our spiritual food. And may your Spirit open our eyes to behold the wonders of your word, and open our ears that we may hear your voice. For your word is truth and life for us. Through Jesus Christ, our Savior. Amen. Hedwig Helmusch merupakan lagu kebangsaan negara Belanda yang mungkin merupakan lagu kebangsaan yang tertua di dunia. Ia ditulis antara tahun 1568 dan 1572 semasa pemberontakan rakyat Belanda terhadap Raja Philip II dari Spanyol. Walau bagaimanapun, orang Jepun mendakwa bahawa lirik lagu Kimigayo mereka adalah lebih tua dan ditulis pada abad ke-9. Menurut Daniel Block pula, iaitu seorang sarjana penyanyi lama, sesetengah pihak mungkin terkejut apabila mendapat tahu bahawa sejarah pengubahan lagu kebangsaan sebenarnya adalah 2,500 tahun lebih tua daripada yang kita sangkakan. Ini memandangkan dalam Ulangan bab 32, Musa telah menuliskan sebuah nyanyian yang berupa sebuah lagu kebangsaan bagi bangsa Israel purba. Dan dalam Ulangan bab 31 ayat 19 hingga 21, kita dapati bahawa lirik bagi nyanyian ini telah diberikan oleh Tuhan sendiri kepada Musa dan Yosua di kemah pertemuan. Dan Musa kemudiannya mengajarkannya kepada seluruh umat Israel. Lihat ayat 30. Nyanyian tersebut dipersembahkan sebagai sebuah pesan dari Tuhan dan dikarang sedemikian rupa untuk berbicara kepada generasi umat Israel di masa hadapan. Nah, kita sedia maklum bahawa lagu-lagu kebangsaan negara-negara berbeza tentunya berlainan. Namun, hampir kesemuanya cenderung untuk memuji atau memberi gambaran positif tentang negara atau meraihkan keindahan alam semula jadi di tanah air masing-masing. Nah, berlainan dari lagu-lagu kebangsaan masa kini, nyanyian dalam Ulangan 32 ini mengisytiharkan kebesaran Yahweh, mengingatkan orang Israel tentang asal-usul dan perkembangan mereka sebagai umat yang dipilih Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang berakar pada rahmat Tuhan. Dan juga tentang keruntuhan mereka nanti, yang berpunca dari penderhakaan mereka terhadap Tuhan. Lagu ini juga menunjukkan keadilan Yahweh dalam mendatangkan penghakiman, dan lagu ini berakhir dengan pengharapan bahwa Tuhan akan bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Di waktu kemakmuran, nyanyian ini memberikan peringatan, ingatlah akan Tuhan. Dan di tengah-tengah penghakiman, ia menawarkan pengharapan, ingatlah akan Tuhan. Di sinilah letaknya kekuatan retorik sesebuah lagu. Saudari, dalam khutbah yang lalu, kita telah mendengar bahawa Musa telah menuliskan Taurat dan memberikannya kepada para imam dan para pemimpin masyarakat untuk dibacakan kepada seluruh umat setiap 7 tahun. Seterusnya, Tuhan memerintahkan Musa untuk menuliskan sebuah nyanyian kesaksian terhadap Israel. Nyanyian tersebut harus diajarkan kepada mereka, diletakkan di bibir seluruh umat dan diturunkan oleh rakyat kepada generasi-generasi seterusnya. Jadi,
Sebagaimana kitab Taurat harus diajarkan kepada umat Israel supaya mereka belajar takut akan Allah, demikian juga nyanyian tersebut menyampaikan pesan yang sama dalam bentuk puisi, dalam bentuk nyanyian kepada generasi umat Israel. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ingin membawa perhatian kita sekali lagi kepada struktur atau susunan bagi bab-bab terakhir kitab Ulangan ini, di mana bab 31 hingga bab 34 membentuk the closing frame atau babak penutup bagi kitab ini. Naratif penutup dalam bab-bab tersebut berkisar pada kematian Musa, hamba Allah yang menjadi pengantara dan pemimpin bagi umat Israel. Ia terbahagi kepada dua bahagian besar. Bahagian pertama menceritakan tindakan Musa dan pesan terakhirnya bagi umat Israel sebelum kematiannya. Bahagian kedua pula menceritakan tentang kematian Musa di Gunung Nebo di luar tanah perjanjian. Kedua-dua bahagian naratif tersebut juga mengandungi bahagian puisi, yaitu nyanyian kesaksian di dalam bab 32 ayat 1 hingga 43 dan ucapan berkat terakhir Musa dalam seluruh bab 33. Sudah kita lihat pada permulaan bab 31 dahulu, bagaimana Musa memberitahu umat Israel bahawa kepimpinannya telah sampai di penghujungnya. Tuhan telah berfirman bahawa Musa tak akan memasuki tanah perjanjian. Oleh itu, Musa melantik Yosua untuk mengambil alih tampuk kepimpinan Israel, dan Tuhan berjanji bahawa dia akan terus memimpin dan beserta dengan mereka untuk memasuki dan menaklukkan negeri tersebut. Sebelum Musa berpisah dengan umat Israel, dia menuliskan Taurat, yaitu seluruh ajaran yang telah disampaikannya di sepanjang kitab Ulangan ini. Dan dia memerintahkan supaya Taurat itu dibacakan setiap 7 tahun, agar seluruh lapisan umat belajar takut akan Tuhan. Pun begitu, Tuhan memberitahu Musa bahawa umat Israel masih akan menyeleweng juga di kemudian hari. Maka Tuhan memerintahkan Musa untuk menuliskan sebuah lagu sebagai kesaksian terhadap mereka. Suatu nyanyian nasional sebagai peringatan, khususnya sesudah mereka menikmati kemakmuran di tanah perjanjian nanti. Dalam khutbah bahagian terakhir ini, mari kita memperhatikan seningkatan nyanyian kesaksian yang terdapat dalam Ulangan 32 dan juga ucapan berkat yang disampaikan Musa kepada suku-suku Israel dalam Ulangan 33 sebelum beliau naik ke Gunung Nebo pada hari yang sama dan meninggal di sana dalam Ulangan 34. Nyanyian kesaksian dalam bab 32 kedengaran seperti sebuah kidung jemaat, hymns, yang mengandungi tuntutan perjanjian ke atas umat Tuhan. Ia bermula dengan memanggil langit dan bumi sebagai saksi dan menaikkan pujian bagi Tuhan yang sempurna, adil, setia dan benar. Ayat 1 hingga 4. Sedangkan umatnya Israel berlaku curang dan tidak menghargai rahmatnya. Ayat 5 hingga 6. Ia juga mengandungi beberapa tema penting berkaitan dengan zaman purba, termasuk bagaimana Allah membahagikan bangsa-bangsa dan memilih keturunan Yakub sebagai milik pusakanya sendiri. Ayat 7 hingga 9. Nyanyian ini juga mengimbau keadaan Israel ketika mereka mengembara di padang gurun. Ayat 10. Sehingga mereka memasuki kelimpahan hidup di tanah perjanjian, di bawah naungan dan tuntunan Tuhan. Namun, Yeshurun, yaitu nama lain bagi Israel, kemudian meninggalkan batu pejal mereka, yaitu Tuhan, pencipta dan penyelamat mereka. Ayat 15. Kerana mereka lebih menyukai ilah-ilah di Kanaan. Ayat 16 hingga 17, juga ayat 21. Akibatnya, Tuhan akan menyembunyikan wajahnya daripada mereka. Ayat 20. Dan Israel akan mengalami api murka Allah dalam bentuk pelbagai tulah dan pedang. Ayat 22 hingga 25. Akan tetapi,
supaya jangan sampai musuh-musuh Israel berkata, tangan mereka yang telah berjaya dan memperkecilkan Tuhan, ayat 27, Tuhan akan membalaskan penghakiman kepada musuh-musuh yang menindas umatnya, ayat 34 hingga 35. Tuhan berbelas kasihan kepada Israel apabila melihat bahawa kekuatan mereka telah hilang, ayat 36. Pun begitu, pemulihan Israel tidak akan datang tanpa peringatan tentang kemurtadan mereka, ayat 37 dan 38. Dan penyelamatan dari Tuhan akan menegakkan keunikannya sebagai satu-satunya Allah yang benar, yang tiada tandingan, satu-satunya yang dapat menghukum musuh-musuhnya dan membela umatnya, serta mengadakan pendamaian bagi tanah perjanjiannya dan penduduknya. Ayat 39 hingga 43. Dalam Ulangan 31, ayat 24 hingga 29 sebelum ini, Musa selesai menuliskan ajaran-ajarannya dan memberikan Taurat tersebut kepada para imam Lewi untuk disimpan di sisi tabut perjanjian. Dan sudah kita baca dalam ayat 9 hingga 13 sebelum ini, bahawa mereka harus membacakannya kepada seluruh umat setiap 7 tahun. Namun, bukan sahaja kitaran 7 tahun tersebut mungkin agak jarang, tetapi ajaran Musa itu juga mungkin mudah dilupakan oleh generasi seterusnya. Apa yang diperlukan oleh orang ramai adalah sesuatu yang lebih ringkas, lebih senang untuk diingati bagi jangka panjang. Sesuatu yang akan menjalankan peranan yang sama seperti khutbah Musa. Itulah yang terkandung dalam nyanyian kesaksian tersebut dalam bentuk puisi dan retorik, yang bukan sahaja menjadi peringatan untuk masa depan mereka, tetapi juga sebagai kesaksian tentang kasih Tuhan yang begitu mendalam terhadap umat pilihannya. Nyanyian tersebut akan berkumandang sebagai rumusan dari khutbah Musa dalam kitab Ulangan ini. Saudara-saudari, gema nyanyian ini juga kedengaran di beberapa tempat dalam kitab Perjanjian Lama. Mazmur 135 misalnya, dikarang dengan gagasan dan bentuk yang menyerupai nyanyian kesaksian ini. Hal ini juga dapat diperhatikan dengan lebih jelas dalam kitab Yesaya bab 44. Nabi Hezekiel juga mengadaptasi serta mentransformasi nyanyian ini dalam Yehezkiel bab 16. Menjadi sebuah perkabaran mengenai kasih kurnia, penghakiman dan pengharapan bagi kota Yerusalem. Pada zaman Yehezkiel, Israel mengalami pembuangan kerana Tuhan menggenapi janji perjanjiannya untuk mendatangkan penghakiman atas kecurangan umatnya. Allah melakukan apa yang sudah diperingatkannya melalui nyanyian kesaksian ini. Walaupun para penyair dan para nabi tidak melupakan nyanyian ini, tapi nampaknya rakyat dan umat Israel rata-ratanya gagal menjadikannya peringatan atau pedoman. Sebab hanya dalam tempoh 2 generasi saja selepas itu, yaitu generasi yang lahir selepas Yosua dan mereka yang seangkatan dengannya meninggal, Israel telah meninggalkan Tuhan, telah berpaling menyembah dewa-dewi kafir, dan menjadi serupa dengan bangsa-bangsa di Kanaan, seperti yang diceritakan dalam buku Hakim-Hakim bab 2. Saudara-saudari, dalam Ulangan bab 33 pula, sebelum Musa naik ke Gunung Nebo untuk meninggal, beliau telah menyampaikan ucapan berkat perpisahannya kepada suku-suku Israel. Dahulu, bapa leluhur mereka Yakub juga memberkati anak-anaknya di ambang kematiannya dalam Kejadian bab 49. Walau bagaimanapun, sebahagian daripada kata-kata Yakub dahulu adalah negatif. Akan tetapi dalam Ulangan 33 ini, Musa mengucapkan selamat tinggal dengan nada yang positif, dengan mengharapkan berkat-berkat bagi seluruh suku-suku Israel. Siri ucapan berkat Musa ini nampaknya diselitkan di antara pemberitahuan tentang kematiannya dalam Ulangan bab 32 ayat 48 hingga 52
Dan catatan bagaimana Tuhan menunjukkan seluruh kawasan tanah perjanjian kepada Musa sebelum beliau meninggal dalam bab 34. Oleh itu, ini menunjukkan kepada kita sebagai pembaca bahwa Tuhan memang bermaksud untuk memberkati umatnya Israel, walaupun mereka masih akan gagal, seperti yang dipersaksikan oleh nyanyian kesaksian tadi. Dalam ucapan berkatnya ini, Musa memberi perhatian utama dan kepentingan baharu kepada suku Lewi dan suku-suku Yusuf, iaitu Bani Efraim dan Manaseh. Suku Lewi diberi peranan untuk mengajarkan Taurat kepada seluruh Israel. Ulangan 33 ayat 8 hingga 11. Dan suku-suku Yusuf pula digambarkan sebagai menikmati daerah yang paling melimpah, paling makmur di tanah perjanjian. Ayat 13 hingga 17. Keutamaan suku Lewi melambangkan kepentingan mengenai kepatuhan kepada Taurat. Sementara suku-suku Yusuf melambangkan kehidupan yang makmur dan melimpah di negeri kurniaan Tuhan nanti. Akan tetapi, perkara yang lebih penting, yang sebenarnya mengapit keseluruhan ucapan berkat tersebut, ialah kehadiran Tuhan, yang bersinar dari Sinai sebagai Raja atas Yeshurun, ayat 2 hingga 5, dan sebagai Raja perkasa yang menunggang awan serta mengalahkan musuh-musuh di Kanaan, sehingga Israel dapat mendiaminya dengan aman di bawah naungan dan perlindungan Tuhan. Ayat 26 hingga 29. Saudari, ulangan bab 34 pula membentuk epilog atau babak penutup bagi kitab ini. Kematian Musa sudah pun dijangkakan malah sejak kitab Bilangan bab 27 ayat 12 hingga 23 lagi. Dan juga disinggung dalam kitab Ulangan ini dalam bab 3 ayat 23 hingga 28 dahulu. Musa dilarang oleh Tuhan dari memasuki negeri itu, dan justru itu Yoshua dilantik sebagai pemimpin baru bagi Israel. Musa harus mati terlebih dahulu sebelum rencana Tuhan bagi Israel diteruskan. Dan di tengah-tengah epilog ini, dalam ayat 5 hingga 8, adalah laporan mengenai kematian Musa yang digelar hamba Tuhan. Gelaran ini memperlihatkan wewenangnya sebagai juru cakap bagi Allah dan kewibawaan ajarannya yang harus ditaati oleh umat Israel. Musa meninggal setelah menjalani kehidupan penuh selama 3 generasi. Musa mati tanpa menjejakkan kaki di tanah perjanjian. Tetapi Tuhan menunjukkan kepadanya pemandangan seluruh negeri itu. Tuhan tidak mengizinkannya memasuki tanah perjanjian kerana dia dan Harun tidak menghormati kemuliaan Tuhan di depan orang Israel dalam peristiwa yang tercatat dalam Bilangan bab 20 dahulu. Tetapi Musa adalah hamba Tuhan yang setia dan hanya melakukan satu kesilapan saja. Mungkin Tuhan boleh mengabaikan kesalahannya itu, tetapi dia tidak. Apabila Tuhan melantik Musa dahulu, itu bukan untuk kepentingan Musa sendiri. Dan apabila Tuhan menamatkan pelayanan Musa di sini, itu juga pada dasarnya bukan kerana Musa, tetapi kerana tujuan Tuhan dan masa depan Israel. Teks Ulangan bab 34 ayat 7 menekankan kesihatan Musa yang luar biasa pada usia 120 tahun. Ini menegaskan bahawa dia mati bukan atas sebab semula jadi, tetapi kerana dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan sesungguhnya, Musa adalah hamba Tuhan yang setia. Musa meninggal di Nebo dan Tuhan sendiri telah menguburkannya. Tiada seorang pun yang tahu di mana kuburnya. Ini bermakna orang tidak dapat menjadikan kuburnya sebagai tempat ziarah. Cara untuk mengingati Musa bukanlah dengan melawat kuburnya, tetapi dengan mengikut ajarannya. Saudari, kita sudah menjejaki dan memperhatikan naratif dan pesan-pesan penutup dalam buku Ulangan ini secara bird's eye view atau secara keseluruhan.
Kita sudah cuba memahami message yang ingin disampaikan oleh penulis kitab ini. Justru itu, apakah pula yang dapat kita pelajari atau jadikan pedoman bagi kehidupan Kristian hari ini? Saya ingin mengemukakan 3 perkara. Pertama, bahwa Tuhan tetap setia kepada umatnya walaupun mereka berlaku curang terhadapnya. Seperti yang tercatat dalam nyanyian kesaksian. Tuhan adalah Allah yang setia, tanpa kecurangan, serta adil dan benar dalam segala perbuatannya. Ulangan 32 ayat 4. Nyanyian kesaksian tersebut memperlihatkan bahawa Tuhan setia pada ketetapan perjanjiannya. Oleh kerana dia setia, maka dia pasti akan menghakimi kecurangan dan dosa umatnya. Akan tetapi, dia tak akan pernah membiarkan mereka hancur. Penghakiman bukanlah perkataan terakhir. Demi kesetiaan dan kehormatan namanya sendiri, Tuhan akan membela dan memulihkan umatnya semula. Oleh itu, sebagai umat perjanjian barunya pada hari ini, kita juga memiliki pengharapan yang sama, pengharapan yang besar. Di sebalik kelemahan dan kekurangan kita, Tuhan tak akan membiarkan kita binasa. Of course, no one should take advantage of God's grace and unnecessarily brought judgment upon themselves. But even when we fail miserably, that is not the end of the road. God will ultimately restore His people. The covenant God is the God of hope. Kedua, mengenai the power of a song. Nyanyian merupakan bentuk yang lebih efektif untuk pengajaran. Manusia dapat mengingati seni kata lagu jauh lebih mudah daripada kata-kata dalam bentuk lain. Malah kita masih dapat mengingati lirik lagu yang sudah bertahun-tahun tidak dinyanyikan, asalkan kita ingat melodinya. Oleh itu, umat Kristian harus menggunakan nyanyian rohani atau lagu penyembahan sebagai alat pengajaran dan juga peringatan. Sebuah nyanyian bukan sahaja dapat menyalurkan ajaran Tuhan, tetapi juga dapat membentuk pemikiran umat Tuhan. Nyanyian yang diberikan Tuhan melalui Musa kepada Israel ini bukan sahaja bersaksi tentang kesetiaan Allah, tetapi juga mengenai kecenderungan mereka sendiri untuk menyeleweng. Dan dengan nada serupa, lirik lagu-lagu Kristian pada hari ini juga harus jujur, harus realistik, serta mengandungi peringatan-peringatan serius. Dan bukan hanya mendendangkan perasaan senang, pengalaman indah, atau rasa terlalu yakin pada diri sendiri. Lagu-lagu gerejawi harus meraihkan kedaulatan Allah, mengimbau sejarah kasih kurnia-Nya, menawarkan penilaian jujur tentang keadaan hidup kita, dan juga memberi amaran tentang kebodohan penyembahan berhala, serta menyatakan pengharapan bagi masa depan. Ketiga, teks Ulangan 34 ini mengajar kita mengenai kedaulatan Allah dalam menggenapi janjinya. Walaupun Musa sememangnya dipanggil Allah untuk membebaskan Israel dari Mesir, untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, namun pada akhirnya kita dapati bahwa Tuhan membawa mereka masuk ke sana tanpa melalui Musa, tanpa perantaraan Musa. Allah sebaliknya akan memakai Yosua atau malah sesiapa pun yang dipilihnya untuk melaksanakan kehendak-Nya. Rencana Allah tidak bergantung kepada perancangan atau prestasi manusia, tetapi pada kesetiaan, kedaulatan, dan hikmat Tuhan yang menjayakannya. Memang benar bahawa berkat atau kutuk bergantung pada perbuatan manusia, sama ada kita mentaati atau mengingkari perintah Allah. Namun, pengakhirannya tetap berada di tangan Allah, sebab dialah yang memegang kendali sejarah, yang menentukan segala-galanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dari pesan-pesan yang terkandung dalam seluruh kitab Ulangan ini, mari kita memperhatikan rumusan bagi buku ini
dan juga melihat sejarah kehidupan umat Israel di Tanah Perjanjian dalam generasi-generasi yang seterusnya. Sejauh manakah mereka mentaati perjanjian dengan Allah serta mengamalkan ajaran Taurat Musa? Kitab Ulangan disusun sebagai sebuah siri khutbah yang disampaikan oleh Musa sebelum kematiannya. Dalam kitab ini, beliau meninjau peristiwa-peristiwa masa lalu yang berlaku sejak buku Keluaran sehingga buku Bilangan dan menyeru umat Israel untuk hidup taat setia kepada Tuhan di ambang mereka memasuki Tanah Perjanjian. Kitab Ulangan meraihkan hubungan perjanjian antara Tuhan dan umat pilihannya. Oleh kasih kurnia-Nya, Allah telah memilih Israel sebagai mitra perjanjiannya dan menunjukkan kesetiaannya kepada mereka selama ini. Justru itu, Musa menyeru umat Israel agar meresponi kasih Allah dengan sewajarnya, dengan memberikan komitmen kepada Yahweh saja sebagai Allah mereka, melalui ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada perintah-perintahnya seperti yang telah disampaikan oleh Musa. Kitab Ulangan menekankan Yahweh sebagai Allah yang hadir bersama umatnya. Generasi pertama orang Israel yang dibebaskan dari Mesir dahulu telah mengalami pertemuan yang luar biasa dengan Allah di Horeb. Dan Tuhan sangat terlibat dalam seluruh perjalanan mereka selama ini sehingga mereka sampai di dataran Moab supaya mereka percaya bahwa hadirat Tuhanlah yang akan mendahului mereka memasuki Tanah Perjanjian. Mereka akan menjalani kehidupan dalam hubungan dengan Tuhan di negeri itu nanti. Dan melalui ketaatan kepada Taurat, mereka akan dapat terus mengalami naungan dan menikmati kehadiran Tuhan di sana nanti. Mereka akan menjadi umat Tuhan yang diam di negeri Tuhan dan yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Pada dasarnya, Kitab Ulangan menggariskan semula syarat-syarat perjanjian yang telah Tuhan adakan dengan generasi pertama umat Israel di Horeb dan menyeru generasi baru yang bakal memasuki Tanah Perjanjian itu agar taat setia kepada Allah perjanjian mereka. Perjanjian itu ditunjangi oleh janji Tuhan untuk tinggal di antara umatnya. Akan tetapi jika mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka akan mengalami kutuk perjanjian. Beberapa kutuk atau hukuman yang paling berat adalah berkaitan dengan kehilangan hadirat Tuhan. Apabila mereka melanggar perjanjian, Tuhan mengisytiharkan bahawa Dia akan menyembunyikan wajahnya daripada mereka. Lihat Ulangan 31 ayat 17 hingga 18. Dalam pada itu, kita juga dapati bahawa Musa berkali-kali mengingatkan Israel mengenai jerat dan ancaman terbesar terhadap kesetiaan mereka kepada perjanjian, yaitu penyembahan berhala. Itulah yang menjadi punca kegagalan Israel di masa lalu. Lihat Ulangan 9 ayat 12 hingga 21. Dan juga yang akan menjadi punca penyelewengan umat Israel di masa hadapan, seperti yang terkandung dalam nyanyian kesaksian yang kita lihat tadi, khususnya dalam ayat 15 hingga 21. Ajaran dalam Kitab Ulangan merupakan paradigma bagi seluruh sejarah orang Israel semasa mereka menaluki dan selama mereka mendiami Tanah Perjanjian. Catatan-catatan sejarah dalam buku Yosua hingga buku 2 Tawarikh, dan ini juga termasuk buku Ezra dan Nehemia, dan isu-isu yang disentuh dalam kitab para nabi, semuanya ditulis berdasarkan sejauh mana umat Israel mematuhi kitab Taurat. Oleh itu, sejarah Israel yang selanjutnya sering dinamakan sejarah Deuteronomistik atau sejarah yang berlandaskan buku Ulangan. Maka adalah penting bagi kita untuk membaca, mengenali dan belajar daripada buku ini agar dapat memahami nasib umat Israel dalam kisah Perjanjian Lama yang seterusnya. Sebab catatan-catatan mengenai kesejahteraan atau kejayaan, kegagalan atau kesusahan orang Israel semuanya dilihat dan dinilai berdasarkan tanggungjawab mereka terhadap perjanjian
seperti yang digariskan dalam kitab Ulangan ini. Jadi persoalan sama ada Israel akan mematuhi perjanjian dengan Tuhan semasa tinggal di tanah perjanjian, terus memacu jalan cerita Alkitab yang seterusnya. Dalam kitab 1 dan 2 Samuel, Tuhan mengizinkan pemerintahan beraja diadakan di Israel. Dan Allah menggunakan sarana itu untuk memberkati Israel. Semasa pemerintahan Raja Daud, Israel berkembang dan mengalami berkat yang besar. Apabila Raja Salomo menggantikan ayahnya Daud, Allah menjanjikannya berkat kerajaan yang luar biasa. Dan itu bergantung kepada ketaatannya kepada Taurat. Malangnya Salomo mensia-siakannya. Beliau mengahwini putri-putri asing, menyembah dan bahkan membina tempat-tempat pemujaan bagi ilah-ilah kafir di sekitar Yerusalem. Umat Israel dan generasi seterusnya telah terjerumus ke dalam jerat penyembahan berhala. Namun demi kasih kurnia-Nya yang besar, Tuhan masih memberikan masa kepada Israel agar mereka bertaubat dan kembali kepadanya. 2 Raja-Raja bab 13 ayat 23 memuatkan suatu ulasan bagi kisah tersebut. Tetapi Tuhan mengasihani dan menyayangi mereka. Dia berpaling kepada mereka kerana perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Sampai saat itu, dia tidak berniat memusnahkan mereka atau membuang mereka dari hadiratnya. Walaupun umatnya terus-menerus gagal mematuhi perintahnya, Tuhan panjang sabar terhadap mereka dan menunggu mereka bertaubat. Justru itu Tuhan mengutus para nabi untuk menyeru umatnya bertaubat. Dengan berlandaskan Taurat Ulangan, mereka melaungkan kesalahan besar di mana umatnya melanggar perjanjian. Dan ini khususnya dilakukan oleh raja-raja, para imam yang menyeleweng, dan para pemimpin bangsa, dan malah juga rakyat jelata. Para nabi memberi amaran yang terkandung dalam kitab Ulangan ini mengenai akibat atau kutuk perjanjian yang bakal menimpa jika raja dan rakyat tidak bertaubat. Malangnya, pertobatan tidak berlaku dan keadaan semakin memburuk. Akhirnya kesabaran Tuhan habis dan penghakiman yang termaktub dalam Ulangan 28 mula berlaku. Kerajaan Israel di sebelah utara dengan semua raja yang jahat dan yang mengandungi 2 buah pusat penyembahan patung lembu emas telah jatuh terlebih dahulu. Pada tahun 722 sebelum Masehi, tentera Asyur menyerang dan memusnahkan Israel serta membuang rakyatnya ke pelbagai tempat yang lain. Dalam pada itu, beberapa orang raja yang baik di kerajaan Yehuda di selatan memberi mereka sedikit masa lagi. Tetapi akhirnya penyembahan berhala dan ketidakadilan mengatasi usaha segelintir raja untuk mereformasikan negara. Raja-raja Yehuda yang terakhir adalah di antara raja-raja yang paling jahat. Dan kerajaan Yehuda jatuh ke tangan Empire Babylon pada tahun 587 atau 586 sebelum Masehi. Kota dan bait suci Yerusalem dihancurkan dan rakyatnya dibuang negeri ke Babel. Seluruh umat Israel akhirnya dibuang dari tanah perjanjian dan diusir dari hadirat Tuhan. Walaupun demikian, seruan para nabi juga mengandungi cahaya pengharapan bagi Israel. Di tengah-tengah malapetaka dan kesuraman penghakiman, mereka melihat melangkaui kegagalan kerajaan Israel semasa dan menggambarkan kerajaan masa hadapan yang gemilang, yang akan diperintah oleh seorang raja yang diurapi Allah, Mesias, sebuah pribadi yang akan memerintah dengan adil dan benar. Raja ini akan memulihkan Israel dan juga menghimpunkan orang-orang bukan Yahudi kepada dirinya. Oleh itu, Raja yang mulia ini bukan sahaja akan menjadi jawapan bagi masalah kegagalan Israel untuk mentaati Taurat, tetapi akan turut menangani masalah dosa sedunia. Dan harapan tersebut akhirnya digenapi oleh Yesus Kristus, the true Israelite and the Lord of the world.
orang Israel sejati dan penguasa dunia ini. Terpujilah Tuhan yang telah melakukan perbuatan ajaib ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kita yang telah mengikuti siri khotbah ini mendapat pengajaran berguna dari kitab Ulangan. Kiranya pesan-pesan yang telah kita dengar dari kitab ini mengajar kita untuk takut akan Tuhan, menuntun kita untuk hidup taat setia kepadanya seumur hidup kita, dan membawa kita untuk lebih mengenali kepribadian dan kehendak Tuhan. Tuhan yang memanggil kita ke dalam hubungan perjanjian dengannya melalui putranya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Amin.